Baik, kita sambung sesi ketiga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sesi ketiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi qadran azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sesi ketiga kita nak bincang tentang bagaimana bagaimana healing crisis berlaku. Kenapa dia berlaku? Kan. Sekarang bagaimana kita nak kurangkan, minimalkan, malah atasi healing crisis, mengelak healing crisis. Jadi healing crisis masa kita amal minum air redox ni tak semestinya berlaku. Mengikut pengalaman saya lah, kalau menggunakan herba dan makanan berfungsi dan amal makanan yang sihat, makanan whole foods alami seimbang, kan, bebas bahan kimia aditif, kan, pun mengalami healing crisis. Begitu juga bagi orang yang dah teruk keadaan ni, berdasarkan faktor-faktor yang kita bincang dalam topik sebelum ni, iaitu kenapa healing crisis berlaku, bagaimana healing crisis berlaku, kan, apakah faktor-faktor menyebab healing crisis. Jadi bila kita amal je makanan baik, ambil makanan berfungsi, suplemen, antioksidan, sayur-sayuran, buah-buahan segar yang organik pula, masya-Allah, lagilah, kan. Malah minum air zam-zam, air bawah tanah, air bukit, kan, air apa lagi, pun boleh trigger healing crisis. Okey. Healing crisis ni berlaku disebabkan oleh, kita tahu sebab apa dia berlaku. Tadi kita dah tahu yang tadi antara faktor, tapi sebab apa dia berlaku? Sebab proses detoksifikasi sel berlaku. Cellular detoxification, dia ada fasa 1, fasa 2. Okey, fasa 1 dan fasa 2. Jadi dalam fasa 2, bahan-bahan toksin yang ada dalam sel, bahan-bahan toksin, tak kira lah bahan toksin tu berpunca daripada radikal bebas yang dihasilkan oleh metabolisme sel, ataupun bahan toksin yang berpunca daripada luar, daripada pencemar-pencemar, daripada udara yang tersedut ke, kan, daripada industri, daripada makanan yang kita makan, air, minuman, rantai makanan semua. Ini akan masuk dalam perut kita, kita makan, pergi diserap dalam darah dan pergi kepada sel, tisu dan organ, kan, dan berkumpul kat situ, kan. Ada sebahagiannya dapat dikumuhkan melalui organ-organ perkumuhan, ada sebahagiannya diserap dalam sel. Jadi kita, bahan toksin ni dikeluarkan melalui proses detoksifikasi sel, detoksifikasi sel. Jadi bila kita minum air redox ni, air RSM, dia tadi kita tahu dia akan menyebabkan proses redox dalam tubuh kita jadi seimbang, balance redox. Yang kedua, dia, kan, kita tahu redox signaling molecule RSM ni menyebabkan trigger satu proses di dalam sel kita pada tahap genetik, iaitu gene expression, untuk menghasilkan protein dipanggil protective antioxidant protein. Protective antioxidant protein sama ada yang bersifat enzymatik ataupun yang tidak bersifat non-enzymatik, yang bukan enzim dan yang enzim. Jadi jumlah protein antioksidan yang dihasilkan oleh sel kita, dalam sel kita boleh hasilkan lebih kurang 300 ke 500 jenis protein, enzim dan non-enzymatic protein. Dia ada fungsi transport bahan toksin, dia fungsi mengubah bahan toksin yang larut lemak kepada yang lebih larut air. Kemudian dia menyebabkan bahan toksin tu kurang toksik. Ini semua peranan-peranan enzim antioksidan, protein antioksidan. Kemudian ada transfer protein
untuk membawa bahan toksin yang dah lebih larut air dan kurang toksin tadi diangkut keluar sel, across the membrane cell kan. Jadi keluar sel dia pergi mana? Dia pergi ke sistem limfa kita kan, cecair antara sel dan masuk ke dalam kapilari darah, plasma darah, dalam saluran darah kita, pembuluh darah. Dan dibawa ke mana? Dia kena diangkut ke buah pinggang untuk dibuang sebagai air kencing kalau bahan toksin tu larut air. Dan bahan toksin yang larut lemak secara umumnya akan disingkirkan, dibawa ke organ hati untuk disingkirkan ke dalam perut sebagai jus hempedu kan kat situ. Dan sebahagian besar diserap dalam darah balik, sebahagian kecil dibuang melalui pembuangan air besar kan. Yang diserap tadi akan pergi ke buah pinggang, dibuang melalui kencing. So melalui kencing banyak bahan toksin keluar dan melalui pembuangan air besar, dan juga sebahagian kecil juga dikeluarkan melalui peluh kita, melalui kulit. Tu yang orang eczema, psoriasis, penyakit alahan kulit, berlaku healing crisis yang teruk dekat situ kan. Bahan toksin yang telah dikeluarkan daripada sel masuk dalam darah kita dibuang daripada darah ke organ kulit sebagai salah satu organ perkemahan melalui kencing dan juga buang air besar, dan juga paru-paru. Paru-paru juga dia singkirkan bahan-bahan toksin. Gas carbon dioxide tu salah satu bahan toksin jugalah. Right? Jadi bila kita minum air redox, dari komunikasi sel dah berkesan, jadi fungsi gene expression di mana NRF2 di-stimulate, dirangsang, diaktifkan. NRF2 ni adalah satu mekanisme untuk merangsang penghasilan protein antioksidan tadi, protective antioksidan enzim dan enzimatik yang untuk tadilah untuk detox bahan toksin dalam sel kita ke luar sel dan diangkut ke organ-organ perkemahan. So bila komunikasi sel dah efektif, jadi semua sel diarahkan, seolah begitu, diarahkan oleh pusat komando kan. Kita dah bagi RSM tadi. Jadi pusat komando dalam mitokondria akan mengarahkan keluarkan toksin melalui mekanisme tadi, NRF2 activator kan. Jadi RSM boleh activate NRF2 untuk meningkatkan penghasilan protein antioksidan dalam sel kita begitu. Untuk kerja dia mengurangkan ketoksikan toksik, meningkatkan kelarutan bahan toksin larut lemak, kelarutan bahan toksin larut lemak lebih larut air kepada lebih larut air kan, supaya senang nak diangkut keluar, dibuang, dinyahkan, dikumuhkan begitu. So dia akan keluar banyak masuk dalam darah. Jadi kita akan rasa sakit lah, lagi denyut-denyut kepala kan, batuk lagi kuat kan, dia keluar. Lepas tu berdenyut dekat kaki kalau arthritis, gout lagi sakit tumit, kadang-kadang kebas lagi kan, macam-macam. Ada orang lagi senawa keluar, ada keluar senawa macam meletup. Ada satu kes dia kata, lepas saya minum air redox Asia ni, senawa 2 kali macam meletup, boom, lega saja, masya-Allah. Kan, buang air besar lawas, buang air kecil bau busuk, macam-macam healing crisis yang berlaku. Peluh banyak, ada kes peluh banyak, peluh. Jadi dia kena minum air banyak, support balik air, tambah balik air kan. Kena minum air banyak waktu kita aman minum air redox ni. Minum air banyak, makan buah-buahan, sesuatu yang segar kalau boleh yang tak ada racun, ataupun yang organik. Tak ada organik yang kita tanam, ataupun rendamlah dengan garam, rendam dengan garam 10 minit, cuci, lepas tu baru potong kulit. Sekurang-kurangnya dapat minimalkanlah
residu racun pertanian dalam buah-buahan dan sayuran kita, insya-Allah begitu. So ini ni tajuk kita tadi apa? Saya pun dah confuse. Tajuk kita bagaimana untuk mengurangkan healing crisis, untuk mengelak healing crisis kan. Ini. Jadi punca healing crisis yang teruk tadi bahan toksin tu keluar. Jadi macam mana nak kurangkan healing crisis? Jadi kita kena kurangkan dos. Kan? Dos yang standard yang disyorkan adalah 60 ml, satu cup yang dia begitu, satu cup kan, 60 ml. Ini Asia Redox Asia Redox RSM, Redox Cleaning Molecule. Ni cup dia. Ni cup dia 60 ml 60 ml. Jatuh pula dia ni cup ni 60 ml right. Ini dos penuh sampai atas cup 60 ml. Jadi kena minum satu cup 2 kali sehari kan, sebelum sarapan, even sebelum gosok gigi dengan ubat gigi sebab air redox tak boleh kena dengan sebarang bahan-bahan lain. Malah dengan air kosong sekalipun tak boleh kena, sebab dia akan aktifkan molekul RSM dalam air redox ni Jadi tak ada kesan lah. Tak ada kesan untuk meningkatkan komunikasi sel kan. So mulakan dengan dos rendah dulu. Saya selalu syorkan pada kita tengoklah kan, kalau sakit-sakit tu nampak gayanya dia belasah je semua makan kan, makan ubat pun power-power punya kan. Tak ada langsung cara kaedah diet, terapi alami, exercise pun tak ada kan. So kurang, bagi dia dos yang rendah dulu ataupun kita sendirilah yang amal tu, ambil dos rendah 30 ml atau 20 ml, malah 10 ml. Ada orang yang sensitif hanya mengambil 10 ml, dia dah rasa dah kesan dia kuat So air redox Asia ni is very potent Dia punya kesan kepada tubuh disebabkan dia mengaktifkan komunikasi sel seluruh tubuh kita yang berjumlah trilion, masya-Allah. Bayangkan jadi seluruh askar-askar akan bergerak dengan sistematik, dengan strategik kan, mengikut arahan komander kan. Jadi dibuat kerja yang sistematik untuk mengembalikan homeostasis, keseimbangan dalam tubuh kita, dalam sel, dalam tisu organ kita, dan juga hemectasis. So dia adjust according keadaan tubuh kita, keperluan nutrisi kita kan, status nutrisi kita macam mana, jadi dia akan adjust accordingly. Dia tak sama keseimbangan homeostasis dalam tubuh saya tak sama keseimbangan homeostasis dalam tubuh orang lain. Kata individu A, individu B, C, D, semua tak sama. Ini banyak bergantung pada faktor dalaman kan, genetik dia, pemakanan dia, dan juga terdedahnya, betapa terdedahnya pencemaran kepada pencemar-pencemar dan build up pencemar-pencemar bahan kimia, bahan toksin dalam badan. Ini semua kan, status nutrisi kan, vitamin, mineral, air kan, badan dia cukup air tak cukup, dia punya body hydration, cellular hydration dia. So badan kena adjust. Jadi pusat komandan ni akan memberi arahan kepada seluruh sel kita. Dia cakap pada seluruh sel macam askar lah konon. So dia akan buat, kamu sel otak buat begini, sel jantung buat begini kan, sel saluran darah buat begini. So masing-masing ada arahan yang spesifik untuk restore ataupun mengembalikan balik homeostasis, keseimbangan dalam sel, luar sel, dan juga dalam plasma darah kita seluruh, menyeluruh dalam sel ni kita tengok semua sel lah, sel otak, sel kulit,
mata, mulut kan, air liur kita ada air, darah kan kita pun pekat dia, cair dia, semua perlu diatur dengan tepat, dengan range yang tertentu, julat tertentu yang normal, optimum untuk fungsi tubuh kita yang sihat, kuat begitu. Tapi tak sama setiap orang. Status homeostasis dan hemectasis setiap orang tak sama. Alright, begitu. So jadi kurangkan dos. Saya dah cakap tadi, tak semestinya ambil 60 ml, tapi slowly. Bila kita punya healing crisis, biasanya healing crisis akan hilang atau berkurang bila kita kurangkan dos. Biasanya hilang terus. So kita maintain 2-3 hari, 5 hari, seminggu untuk dos yang rendah tu 10 ml atau 20 ke, 30 ml ke, atau 40 ml. Lepas tu kita slowly increase daripada 10 jadi 20 ataupun 15 kan. Kalau badan kita ni very slow kan, dia punya fungsi dia slow macam kura-kura lah untuk proses kesembuhan tu. So naik sikit-sikit 15 ml, 13 hari, 3 hari, naik 20 ml lagi 3 hari atau 5 hari kan, slowly. Dan sampai kita dapat tingkat. Ada setengah orang macam penyakit-penyakit kronik kena lama sikit lah. Mungkin 10 ml seminggu ke, 2 minggu, 3 minggu. Sebab dia nak dapatkan keseimbangan tu. Dia nak biasakan dengan keseimbangan yang baru, the environment yang baru, homeostasis yang perlu dibentuk oleh tubuh. So berlaku perubahan environment persekitaran tubuh ni yang kita rasa sebagai healing crisis, simptom yang kita rasa macam-macam lah. Kita dah terang tadi kan, begitu. Jadi kita ambil sikit-sikit, 10 ml, 15, 20, 25, 30, 40 sampai 60 ml, dan berlaku perubahan yang ketara dari segi status penyakit kita ataupun simptom kita atau kesembuhan kita kan. Sebab kita nak maksimumkan homeostasis tubuh kita untuk restore fungsi sel yang sihat, normal, optimum, supaya penyakit kita dapat dirawat kan. Kalau boleh dirawat dengan 100%, alhamdulillah, itu nikmat rezeki Allah SWT bagi kan. Banyak syukur, kena bersyukur. Kalau dapat 90%, 95% pun okey. Bukan macam orang autism, 90, 95%. Jadi dia punya hyperactivity yang dia punya mengamuk-ngamuk tu dah hilang, boleh tidur malam. Itu dah alhamdulillah. Nak 100% tu mungkin bergantung pada rezeki lah. Termasuk dengan diet, pemakanan sekali lah kita amal kan. Alright. So begitu. Dan juga penyakit-penyakit kecil manis, darah tinggi, kolesterol, stroke, begitu juga. Biarkan ambil masa. Tapi tak semestinya begitu. Kalau ada setengah orang dia boleh minum 30 ml, tak ada apa minum 30 ml, terus 40, 50, terus 60 ml. Okey. Begitu. Terus 60 ml maintain 2 kali sehari. So dos maksimum yang disyorkan untuk rawat penyakit-penyakit yang teruk ialah 120 ml 2 kali sehari. Okey. Bila dah tak ada healing crisis punya efek, kita boleh increasekan daripada 60, 70, 80, 90 sampai 120. 2 kali sehari. Alright. Dan satu lagi kaedah untuk mengatasi atau mengurangkan healing crisis, tadi kita cakap ambil dos yang minima, dos yang rendah. 10 ml, 5 ml. Ini untuk orang dewasa. Kalau budak-budak dos dia lagi rendah lah. Kita tak sempat nak cakap dalam tajuk ni. Itu tajuk lain. Jadi tengok saya dah lupa dah, hilang pula dia. So kita boleh skip, tak perlu ambil hari. Kita ambil sekali sehari, selang sehari, ataupun seminggu 3 kali atau 2 kali. Kalau healing crisis tu memang teruk sangat, batuk sampai, ada yang cakap batuk sampai sakit dada, macam tercabut, ada istilah macam-macam. So ambil 20 ml sekali sehari, selang sehari, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, macam tu. Kita adjust mengikut kemampuan tubuh kita, ataupun mengikut betapa kuatnya healing crisis tu. Kan, betapa kuat. Kalau kuat sangat tak boleh juga kan, sampai kita naik berpinor mata,
lemah sangat sampai tak tidur malam, batuk teruk, kan. So batuk tu sebenarnya satu proses untuk detox toksin melalui paru-paru kan. Paru-paru adalah salah satu organ perkumuhan. Macam buah pinggang hati. So jadi sebenarnya kalau bahan toksin, bahan kumuh tu dikeluar melalui kencing dengan buang air besar dan peluh, itu yang lebih selesa bagi kita, lebih selamat. Kalau melalui paru-paru ni teruk, kita nak nafas kat situ. Kencing dengan buang air besar, memang itu tempat buang toksin kan, buang bahan buangan dengan peluh. Paru-paru pun keluar tapi karbon dioksida. Tapi kalau ada kuman, ada toksin kimia apa build up dekat situ, so dia nak keluar melalui cairan lendir. Jadi dia kahak, dia batuk, jadi keluar kahak. Tapi kalau batuk tak ada kahak, kering, sakitlah pula kan. Tapi biasanya kita, sebab tu kita kena minum redox untuk kembalikan homeostasis paru-paru kita supaya dia keluarkan cairan, supaya senang bahan toksin keluar bersama dia bila kita berkahak, bila kita sesama. Itu salah satu kaedah detox melalui organ pernafasan paru-paru kita, masya-Allah. Dan juga saluran pernafasan tekak kita kan. Gitu. So inilah dia cara-cara kita nak mengurangkan, mengatasi healing crisis. Right? Kita kurangkan dos, kemudian kurangkan frekuensi pengambilan redox. Kurangkan frekuensi. Frekuensi ni maknanya sehari 2 kali, sehari sekali, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali. Itulah frekuensi, mana ulangan yang kita nak ambil redox ni. Kurangkan dos dan kurangkan frekuensi. Tapi lepas kita dah bebas daripada healing crisis kan, kita freeze kat dos tu dengan frekuensi tu, slowly kita increase dos dan frekuensi. Lepas 3 hari sekali, 2 hari, pada setiap hari, lepas tu 2 kali sehari. Macam tu. Sama juga Tapi kalau berlaku healing crisis, dalam proses kita tingkatkan dos atau frekuensi pengambilan, kita slow down balik, rehat balik. Rehat sehari, 2 hari, 3 hari tanpa ambil kan, macam batuk teruk atau sakit kepala sampai denyut-denyut, ataupun sakit gaut kan, sampai macam panas teruk sangat. Rehatlah sehari 2 hari. Tapi janganlah rehat sampai lama sangat. Tak adalah dia punya proses rawatan kan, proses detox. So dalam masa yang sama, kita kena ubahlah pemakanan kita, makanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia, dan minum air structured water kan, air suam ke, air labu sayung yang disimpan dalam tanah liat, ataupun air mesin hidrogen, air hidrogen. Bagus. Okay, itu semua akan membantu flush toksin dengan cepat. Alright. Okay, inilah kaedah dia insya-Allah. Yang saya ketahui lah insya-Allah. So yang lain-lain kalau ada nanti, kalau saya ingat ataupun ada lagi benda baru yang kita dapat info terkini kan, ilmu ni sentiasa ada je kan, masya-Allah. Ilmu Allah SWT luas jadi saya akan share balik lah. Setakat ni dulu ni dah 21 minit lah insya-Allah. So kita tutup majlis kita insya-Allah dengan Fatihah dan selawat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.